Dan sudah tentu kita ingin memahami lagi bagaimanakah ia mencerminkan prestasi pasaran buruh kita. Sudah tentu kita mempersilakan Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian merupakan Profesor Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Sabah. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Prof, seperti antara data yang saya kongsikan daripada The Awesome tadi, sudah tentu kita dapat saksikan pengangguran turun, iaitu kadar penyertaan tenaga buruh meningkat, good numbers, dan kita harap ia akan teruskan momentum ini sehingga 2024. Mungkin Doktor boleh bantu kita faham dua keadaan ekonomi yang okey. Baik, saya akan berhenti seketika. Ini adalah perkembangan yang baru saja kami terima, iaitu ketika ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menghadiri majlis penyempurnaan SPAN menghubungkan Malaysia dan Singapura bagi projek Rapid Transit System Link RTS Link di tapak Marine Project RTS Link Jalan Ismail Sultan Johor Bahru. Kita ikuti sedikit perjalanan majlis tersebut. Baik, kami akan bawakan iaitu perincian di astrawani.com untuk perkembangan lanjut. Dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai untuk kita lihat bagaimanakah pengangguran yang telah turun kepada paras pandemik ini. Apakah strategi untuk kita mengekalkan momentum positif ini bergerak ke hadapan. Kita masih lagi bersama tetamu kita, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana masih setia bersama kami. Kembali balik kepada soalan saya bercakap mengenai angka-angka tersebut. Ini menunjukkan Malaysia meneruskan momentum positif dalam pasaran buruh, pasaran pekerjaan ini. Jadi mungkin doktor boleh bantu kita faham dua keadaan ekonomi yang kongsikan paras yang sama, iaitu 3.3% iaitu sebelum waktu pandemik dan selepas pandemik. Apakah realiti yang dapat kita fahami antara kedua-dua konteks ekonomi ini? Ya, terima kasih. Seperti Nina katakan tadi, kalau lihat pada data-data yang ada, ini memang good numbers ya. Dan kalau kita lihat memang pun ada penurunan yang ketara daripada COVID-19 itu, sehinggalah sekarang ini adalah tanda pemulihan sebenarnya. Antara tanda pemulihan ya, mana sekarang kita lihat 3.3% kadar pengangguran. Namun kalau kita lihat trend sebelum pandemik itu, memang kadar pengangguran Malaysia itu adalah berada dalam paras 3.1% pada 2015 dan juga 3.3-3.4 antara 2015 hinggalah 2019 ya. Jadi memang konsisten ya. Tapi kalau kita lihat kalau lebih belakang, kalau kita lihat trend sebelum ini 27 tahun dulu pada 1997 kadar pengangguran itu hanya 2.4% ya. Dan kita juga pernah mencatat kadar pengangguran yang amat tinggi ya, betul pada 1980-an ni semasa commodity crisis. Namun apakah data-data yang kita dapat lihat kalau melihat secara umum trend ini adalah menunjukkan bahawa ekonomi ini menunjukkan bahawa perancangan kerajaan yang ada sekarang ini menunjukkan ada pemulihan. Sebab kalau kita lihat kadar pengangguran pada COVID-19 dan 2 tahun pada ketika itu memang amat tinggi ya. Dan kalau kita bandingkan sekarang 3.3% ni dengan rakan-rakan kita di Asia Tenggara, contohnya di Filipina, Brunei dan juga Indonesia, masing-masing mencatatkan kadar pengangguran lebih daripada 4.6% ya. Jadi ini menunjukkan pertama ada beberapa indikator yang boleh kita katakan sebagai good news lah. Tapi itu antara good news ya, contohnya pelaburan swasta yang makin meningkat. Ini menunjukkan bila pelaburan itu meningkat, maka pasaran buruh pun
pun berkembang kerana memerlukan lebih ramai orang bekerja, dan juga pengeluaran dan juga permintaan domestik yang juga meningkat, ya, terutamanya daripada sektor perkhidmatan. Kalau kita lihat pelancongan contohnya, apabila kerajaan memberikan visa bebas untuk China dan juga India, ini sudah tentu akan merancangkan lagi ekonomi pelancongan. Dan selain daripada itu, yang berkait rapat dengan perkhidmatan sudah tentu pedagangan borong runcit, makanan, logistik, ya, dan juga ini termasuk perbuatan sektor pembuatan, pembinaan dan pelombongan. Jadi kita juga nampak tadi pelancaran projek, ya, antara Singapura dan Malaysia itu satu lagi perkembangan yang baik, di mana sudah tentu projek-projek seperti ini akan memerlukan lebih ramai pekerja. Jadi ini kita nampak secara umum, ya, korespon dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia secara umum. Sebab kalau kita lihat apabila pelancaran padu itu, kita lihat ada 1.7 million pertumbuhan perniagaan itu dapat mampu menghasilkan 1.79 trilion KDNK negara. Dan sudah tentu KDNK yang begini besar ni bermaksud kita memerlukan lebih ramai pekerja. Namun realitinya amat berbeza sekiranya KDNK itu tinggi tapi kadar pengangguran itu pun tinggi juga. Itu ada masalah sedikit, ya, dari segi struktur ekonomi. Namun Malaysia tidak dalam keadaan itu. Pertumbuhan seperti mana DOSM unjurkan pada tahun ini antara 4 hingga 5%, dan pada masa yang sama juga kadar pengangguran dalam keadaan yang sehat. Jadi saya rasa ini adalah satu perkara yang baik. Namun untuk 2024 ini sudah tentu pasaran buruh ini memang mempunyai cabaran, ya, sebab tahun ini kita tahu bahawa memang tahun ini secara global, ya, kalau kita lihat geopolitik dan juga tension di antara China dan juga Amerika Syarikat ini masing-masing mempunyai pendekatan sekatan tersendiri secara eksplisit dan juga implisit. Apatah lagi kerajaan Amerika Syarikat pula memperkenalkan US CHIPS Act, dan manakala China pula antaranya, ya, purchase subsidi untuk EV, ya. So kedua-dua ini sebenarnya kita tidak ada kawalan terhadap perkembangan global ini, walaupun kita tahu memang banyak tidak ketentuan. Sebab kita tahu menurut data-data yang ada ini, Amerika Syarikat pertumbuhan mereka tidak akan melebihi daripada 2%. Maka China pula kalau kita tengok dari segi hartanah dan juga perkembangan ekonomi itu tidak melebihi daripada 5%. Namun dan juga permintaan komoditi yang mungkin akan boleh kita tengok memang ada penurunan. Namun ini semua bukan, mungkin ini adalah pertumbuhan global yang kita tidak ada kawalannya. Namun kita fokus apa yang dalam kawalan kita, iaitu itu domestic economy kita. Maka bila kita bincang tentang domestic economy kita, di sinilah sebenarnya peranan dasar-dasar kerajaan memainkan peranan penting untuk pertama memastikan keyakinan pelaburan akan terus meningkat seperti mana tahun lalu dan juga tahun ini, dan kita mengembangkan permintaan domestik dan juga aktiviti perniagaan seperti mana yang sudah ada di dalam NIMP dan juga Plan Ekonomi Madani. Saya rasa ini sudah amat jelas, ya. Jadi ini yang sebenarnya yang kita kena kukuhkan agar pasaran buruh akan terus berkembang. Pasaran buruh akan terus berkembang sekiranya kita mempunyai keterjelasan dasar terutamanya pelaburan kita. Contohnya sekiranya China dan juga US masing-masing mempunyai sekatan tersendiri, namun kita kena fokus comparative advantage kita itu semiconductor, di mana Malaysia mempunyai mengawal 13% dalam pengeluaran global.
Ya, itu adalah antara comparative advantage kita. Namun ini adalah satu di mana kita kena lihat ya dasar-dasar kita ini, dan pada masa yang sama juga ada juga aspek-aspek di mana aspek yang kita kena fokus selain daripada pengangguran ya. Kita juga ada fenomena contohnya underemployment. Tapi ini telah ditangani dengan adanya dasar gaji progresif. Saya rasa tahun ini pada tahun Jun ya, kerajaan akan memperkenalkan dasar gaji progresif ini sudah tentu akan meningkatkan lagi pasaran buruh itu, terutamanya di mana yang penganggur yang tidak aktif itu, yang penganggur tidak aktif mengikut definisi adalah rasa tidak ada peluang pekerjaan ataupun tidak ingin bekerja ya, tapi dengan adanya dasar gaji progresif ini sudah tentu mungkin akan merancangkan lagi ekonomi. Dan pada masa yang sama juga untuk menangani penganggur yang tidak aktif ini adalah penstrukturan ekonomi seperti mana dalam plan ekonomi madani itu. Kita kena faham bahawa seperti untuk kalau kadar pengangguran itu rendah, namun gaji tidak meningkat ataupun pengeluaran masih lagi bergantung dengan separuh mahir ke bawah, ini akan memberi sedikit masalah tentang ekonomi kita. Dan oleh yang demikian, di sinilah plan ekonomi madani itu kita harus tekankan, terutamanya moving up the value chain. Di sinilah kita punya pekerja-pekerja ini, terutamanya tenaga buruh kita haruslah mempunyai skill, dan dasar kerajaan untuk upskilling ini amat penting ya. So jadi ini adalah antara aspek-aspek yang kita dapat lihat pada 2014. Namun secara keseluruhan kita dapat lihat memang realitinya kita kembali kepada pra-pandemik. Namun saya yakin pada tahun ini mungkin kadar pengangguran pada 2024, yang penting tidak ada beautiful surprise ataupun apa-apa event yang luar jangkaan itu, mungkin kadar pengangguran kita mungkin akan berada dalam tahap 3.2, 3.1 itu dalam ujung tahun ini. Dan seperti mana juga dalam data-data yang ada itu mungkin tahun 2025 itu 3%. Jadi kita kena lihat pertama ada yang di luar kawalan kita itu global, tapi pada masa sama ada juga dalam kawalan kita di mana kita harus fokus dan melaksanakan dasar-dasar kita dan memberi keterjelasan dasar-dasar itu amat penting agar kita dapat terus mengukuhkan pasaran buruh di Malaysia ini.